Okay, supaya kamu boleh buat ulang kaji selepas ini ya. Baik. So kita tengok ya. Okey, kita telah tengok pergerakan bumi di mana bumi bergerak mengelilingi matahari, okey, melalui orbit masing-masing, mengikut orbit. Okey. Dan di sini kita telah lihat tentang okey, peredaran bumi mengelilingi matahari. Sebab cikgu ada, aku suruh kawan aku jadi angkasawan. Oh, okey. Alright, Lily. Okey, dan juga satu lagi kita ada putaran bumi. Putaran bumi yang menyebabkan okey, kita mengalami 24 jam siang dan malam. Okey. Dan kita telah lihat tentang okey, putaran bumi di mana bumi telah berputar pada paksinya yang mempunyai kecondongan 23.5 pada satah tegak. Dan putaran bumi adalah daripada barat ke timur mengikut arah pusingan lawan jam. Lawan pusingan jam Jadi bila lawan pusingan jam, maka kita nampak, sebab kita duduk di bumi, maka kita nampaklah matahari terbit daripada timur ke barat. Tapi sebenarnya apa yang berlaku iaitu matahari tu tak bergerak pun, okey, dia statik kat situ, tapi kita yang bumi kita yang berputar. So kita nampak macam matahari tu terbit daripada timur dan tenggelam ke arah barat. Dan ini menyebabkan kejadian siang dan malam, di mana kesan putaran bumi ini akan menyebabkan di bahagian yang menghadap matahari akan menjadi siang dan yang tidak menghadap matahari akan menjadi malam. Ya, memang betul. Dan kalau kita lihat, okey, kita nak lihat hari ini iaitu perbezaan waktu tempatan. Sebelum itu, okey, untuk kalau kita lihat di sini ya, sebelum kita meneruskan ya, okey, hari tu ada pelajar tanya, okey, cikgu, ada tak kawasan yang 24 hours dapat siang dan ada yang tempat yang 24 hours dapat malam? Ya, ada. Di Malaysia pula. Okey, di dunia ni memang ada. Cuma dia tak lama. Dia dalam tempoh 3 bulan. Okey. Ya, baik Danish, baik. Ya. Ah? Pula. Baik. Iaitu Bagi. alamak. Huish. Betul-betul jadi Kak Long 7E ni. Ain, kau biar betul Ain. Ui, seram. Kang ada yang betul-betul jadi. Jadi Kak Ain apa? Kak Ain Aeon pula nanti. Serius lah. Dapat maki dia balik kan. Okey, baik. Lebih kurang begitulah kan. Okey, jangan bully adik. Cik, ada yang mention jangan bully adik Okey, baik. So, okey, kalau kita nak lihat, sebenarnya di kawasan bumi ni memang ada kawasan yang menerima cahaya matahari 24 jam, iaitu kawasan-kawasan yang kita katakan sebagai kawasan di sekitar negara-negara seperti Kanada, seperti di Alaska ya. Di Alaska ni kalau kamu lihat di kawasan atas ni, dekat-dekat dengan dekat-dekat dengan kutub utara, memang kawasan di bahagian atas ni especially kawasan bahagian ini. Bahagian kawasan ini, ya. 24 jam cahaya matahari akan diperoleh selama hampir 24 jam. Kawasan yang atas ni. Ada kawasan atas ni memang akan mengalami kawasan 24 jam. Kerana apa Kerana kalau puasa macam mana? Puasa lah 24 jam jawabnya. Tapi kawasan tu tak ada orang. Dia orang tidur macam biasa. Tapi oleh kerana putaran bumi tu, putaran bumi ni, ya betul. Waktu siang, ada 3 bulan di mana dia waktu siang tu dia dapat cahaya matahari. Sebab apa tahu? Kamu perasan tak? Kalau kawasan ini berputar, yang bahagian bawah ni, bawah daripada garisan ni semua dapat malam.
Tapi bahagian atas ni still dapat cahaya matahari. Ya, yang bahagian atas ni still dapat cahaya matahari walaupun pukul 9 malam, 10 malam, 12 tengah malam. Still dapat cahaya matahari. Itu pada bila cikgu? Pada waktu-waktu yang dikatakan sebagai solstice. Nanti kita akan tengok solstice tu. Dan juga waktu itu ada kecondongan. Begitu juga kawasan di kawasan kutub selatan ini pun sama juga. Dia ada kawasan-kawasan yang menerima 24 jam cahaya matahari dan juga ada pernah dapat 24 jam malam. Memang ada. Memang ada kawasan-kawasan dia. Tak ada pelik pun sebenarnya. So itulah dikatakan sebagai fenomena-fenomena alam yang wujud di sana. Memang ada. Ya, memang ada. Jadi itulah yang berlaku. Tapi tak apa, nanti kita akan bincangkan lagi perkara itu. Baik, kita nak lihat tentang kesan putaran bumi. Bila bumi berputar, apa yang berlaku? Kita telah lihat kesan putaran bumi. Yang pertama sekali iaitu tentang kejadian siang dan malam. Kita dah tengok dah kejadian siang dan malam. Kemudian kita nak tengok juga iaitu apa yang berlaku, iaitu perbezaan waktu tempatan, di mana bumi mengambil masa 24 jam untuk lengkapkan satu putaran. Maka oleh sebab itu, wujud perbezaan tempoh. Contohnya seperti ini. Kalau kita tengok di sini ya. Ini peta dunia. Di mana kalau kita lihat di sini, mungkin kita di Kuala Lumpur, kita pada waktu ini pukul 7 pagi. Mungkin kita sedang mula bersarapan. Bersarapan. Bukan 7 pagi, 7 malam, sorry. Kita ada di 7 malam kat sini. 7 malam, kita dah mula nak makan malam. Tapi orang Amerika masih lagi pukul 3 pagi. Iaitu masih lagi tidur. Masih lagi tidur. Kemudian orang-orang di London pula, kalau kita lihat, pada waktu itu dia orang baru pukul 1 tengah hari. Dia orang baru nak lunch, kita dah makan malam. Di Tokyo waktu itu dah pukul 9 malam dah. Jadi ini perbezaan waktu. Perbezaan waktu ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat, kalau kita lihat, biasanya kita akan tengok bola sepak. Bola sepak waktu malam kan, pukul 11, pukul 12 kan, kita tengok bola sepak. Pada hari, pada pukul 10, pukul 11, kita tengok bola sepak. Yang diorang ni kan baru main bola sepak pukul 5 petang, pukul 6 petang, barulah perlawanan bola sepak. So kenapa benda ini berlaku? Kerana putaran bumi. Waktu KL dengan Jepun beza sejam je. Memang betul. Bukan sejam. Beza 2 jam. Tokyo di sini. Tokyo di sini. Pukul 9. Yang kita tengok, selalunya kita tengok bola sepak yang mana? Manchester United, betul. Liverpool, Chelsea kan. Manchester United, Liverpool, Chelsea tu semua kat mana cikgu? Itu kat London lah. Kalau kat London pada waktu itu pukul 12 tengah hari ataupun pukul 1. So it's okay. So London pada waktu itu pukul 12 atau pukul 1. Kita pula dah pukul 7 malam. Maknanya gap antara waktu kita dengan waktu di London adalah lebih kurang 5 hingga 6 jam. So kalau kita lihat, siapa yang dulu dapat cahaya matahari? Kita dapat cahaya matahari. Macam mana orang dulu? Tak, ini gambar yang barulah. World map yang baru. Jadi sebab itu bila kita dah masuk hari Ahad, bila kita dah masuk hari seterusnya, hari Ahad, diorang ni masih lagi hari Sabtu. Diorang ini masih lagi hari Sabtu lah. Kita masuk hari Ahad, dia baru masih lagi di hari Sabtu. Sebab apa? Kita di Asia, kita dapat cahaya matahari dulu. So itu perbezaan waktu antara tempat. Perbezaan waktu antara tempat. Itulah sebab kenapa kita tengok TV, diorang masih lagi petang. Kita dah gelap dah. Kita dah tengah malam, diorang masih lagi petang. Macam tu. Dan kalau di Amerika, ada yang tidur lagi. Jadi itulah perbezaan waktu tempatan.
Itu dikatakan sebagai perbezaan waktu tempatan. Okey. Baik. So, seterusnya. Okey, kesan putaran bumi. Baik, putaran bumi yang pertama kesan dia kejadian siang dan malam. Okey. Oh, kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar sekejap Okey, baik. Kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan asar. Okey. Baik. Kita sambung untuk kesan putaran bumi. Kesan putaran bumi. So kita telah lihat kesan putaran bumi yang pertama iaitu kejadian siang dan malam. Yang kedua perbezaan waktu tempatan, dan yang ketiga kita nak tengok iaitu pembiasan angin lazim. Apa tu cikgu? Baik, dia begini. Baik, pembiasan angin lazim iaitu putaran bumi daripada barat ke timur ini menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan sebagai daya Coriolis. Daya Coriolis, dan daya Coriolis inilah boleh menyebabkan pemesongan arah tiupan angin lazim dunia. Contohnya macam ni kan, kalau kamu tengok telah diberi arah bahawa pembiasan angin sepatutnya angin dia bergerak terus ke bawah. Tetapi oleh kerana putaran bumi, putaran bumi yang seperti ini, maka angin itu terpesong pergi ke kanan. Ada juga angin daripada bawah. Daripada bawah ini dia akan terpesong ke kanan juga, begitu. Dia terpesong. Kalau di hemisfera selatan, angin yang sepatutnya dia turun ke bawah, dia akan terpesong pula ke kiri. Kerana apa? Kerana ada yang mengikut putaran bumi. Begitu juga yang ini. Sepatutnya dia terus, tapi dia terpusing ke arah kiri ini. Jadi ini yang dikatakan sebagai pembiasan angin lazim. Boleh faham? Sebab putaran bumi tu menyebabkan angin yang turun tu dia akan terpesong ke kiri, kadang terpesong ke kanan. Jadi kalau kita lihat contohnya di hemisfera utara, tarikan graviti menyebabkan pergerakan angin yang sepatutnya tu yang lurus terbias ke arah kanan daripada arah tiupannya. Maknanya daripada hemisfera utara dia akan ke arah kanan. Manakala di hemisfera selatan pula tiupan angin adalah terbias ke arah kiri. Jadi itulah punca kenapa angin itu terbias. Pembiasan angin lazim. Angin lazim tu maknanya angin biasa. Okey, boleh faham pembiasan angin lazim ni? Boleh boleh ke tak boleh ni? Ada. Boleh ke tak boleh? Boleh boleh faham ya? Itu pembiasan angin lazim. Okey. Baik. So, itu yang ketiga. Kejadian siang dan malam, kemudian perbezaan waktu tempatan, dan juga pembiasan angin lazim. Okey. Baik. Seterusnya. Oh, ya ke? Ya, okey, baik. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, kita tengok iaitu tentang kejadian kejadian pasang surut. Okey. Pasang surut apa cikgu? Baik, pasang surut ini ialah merujuk kepada kejadian pasang surut air laut. Okey, air laut mengalami fenomena pasang surut sebanyak 2 kali dalam tempoh 24 jam. Maknanya dalam sehari akan ada pasang, kemudian surut, kemudian pasang balik, kemudian surut. Selama sebanyak 2 kali. Kerana apa? Disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. So kalau kita lihat di sini oleh kerana tarikan graviti bulan di sini, maka kawasan yang melalui kawasan ini akan mengalami air pasang. Kemudian apabila dia melepasi kawasan air pasang itu,
dia lalu ke tepi bermakna akan mengalami kawasan iaitu air surut. Kemudian di kawasan air pasang balik, kemudian kawasan dia surut balik. Surut macam tu. So surut. Gitu. Dia ada pasang, surut. Dan kenapa air pasang? Maknanya ada tarikan bulan. Kalau ada gerhana matahari, air laut lagi tinggi ke? Tak. Gerhana matahari hanya berlaku akibat daripada susunan bulan, matahari dan juga bumi. Sama ada matahari di tengah-tengah di antara susunan tiga-tiga tu kan, iaitu bulan, matahari ataupun bumi, kemudian ataupun juga bumi, bulan dan matahari. So dia tak ada kaitan dengan pasang surut, tak ada. Gerhana matahari hanya membabitkan cahaya matahari yang terlindung ataupun cahaya bulan yang terlindung, itu je. Itu sahaja. Jadi daya tarikan graviti bulan yang kuat akan menarik air laut di permukaan bumi yang menghadap bulan. So contohnya kawasan B dan D akan mengalami B dan D ini akan mengalami peningkatan paras air laut atau terjadinya air pasang. Dan pada masa yang sama, kawasan A dengan C akan mengalami air surut. Kerana apa? Kerana air laut tertarik ke kawasan B dan juga D. Maknanya itulah punca kenapa ada air pasang dan juga air surut. Dan kalau kita lihat ni, iaitu terdapat dua jenis air pasang surut, iaitu pasang perbani. Pasang perbani iaitu air pasang besar, berlaku apabila bulan, bumi dan matahari berada dalam kedudukan garis lurus. Pasang anak pula berlaku apabila bulan, matahari dan bumi berada pada sudut yang tegak. Baik, ada yang bertanya, cikgu, apa itu air pasang? Ada kat luar tu. Baik, apa maksud air pasang? Air pasang ni, kalau kamu pergi laut, biasa pernah pergi laut kan? Bila kamu pergi ke laut, kamu akan nampak kadang-kadang air tu tinggi. Tinggi sampai ke pantai. Dengan ombak yang besar, dengan air yang tinggi kan. Kamu kata, "Uish, sampai sini air laut ni." Itu ketikanya, wave tu besar dan air tu sampai kepada kamu. Sampai ke betul-betul tepi pantai. Maknanya pantai tu kemudian ada pokok kan. Tepi-tepi tu ada pokok. Air laut sampai ke pantai tu. Air pasang surut. Dia macam ni. Korang ni begini. Orang kata kalau tak faham, kita lukis lah kan. Baik, dia begini. Katakanlah ini bentuk muka bumi, kemudian ini sungai, kemudian ini laut. Baik, kalau katakan air laut itu, katakanlah dia sampai ke sini. Air dia sampai ke sini sampai ke sini air laut. Bermakna kita kata ini adalah air pasang. Maknanya air sampai ke pantai. Tetapi ada waktunya bila kamu datang, contohnya waktu tengah hari bila kamu datang, bila air tu cetek, maknanya air laut tu kat sini. Air laut tu kat sini, dan sini kawasan yang ini ni ada banyak pasir-pasir yang kamu boleh berjalan. Kamu boleh berjalan kaki sampailah jalan sampai sini. Barulah kamu dapat air laut tu. So ini dipanggil apa? Ini dipanggil air laut yang ini dipanggil air surut. Surut. Maknanya itu surut ke tengah laut. Itu air surut. Air surut, air yang cetek. Maknanya kamu boleh berjalan kaki, kemudian kamu boleh redah air lagi sampailah ke sini kan. Ini air surut. Tapi kalau yang dikatakan air pasang tu, apabila kamu pergi je tepi pantai tu, kamu nampak yang air laut itu dah sampai sini. Air laut itu dah sampai ke sini. Dan juga berombak besar, dan kamu pun bila kamu nak mandi pun kamu risau, kata, "Ish, baru masuk sikit sini saja dah tenggelam kaki." Baik. Itulah cikgu cakap. Jadi ni air pasang. So kalau air pasang tu maknanya air yang banyak menghala ke pantai.
air pasang. Dan ada yang bertanya, mana air pasang tu dapat semua? Apa sebab monsun, cikgu? Monsun tu angin. Bukan, laut tak pernah banjir. Laut tak pernah banjir. Itu sebenarnya dia ke air surut. Laut tak pernah banjir. Dan mungkin ada yang kata macam tadi kan, ada yang bertanya, cikgu, mana datang air banyak-banyak tu? Sebenarnya dia begini. Okay. So let's say lah ini bumi. Okay, ini bumi. Dan kemudian katakanlah bila tarikan bulan, so sini ada bulan. Okay, so bulan kat sini. So apabila berlakunya tarikan bulan kat sini, air laut akan semua air laut akan semua naik ke sini. Maknanya lebih banyak kat sini. Air laut kat sini lebih banyak menghala ke tarikan graviti bumi. Air laut tarikan graviti menyebabkan negara-negara yang ada dekat sini, seperti negara-negara yang kepulauan ada negara-negara kat sini, pulau-pulau kat sini, contohnya dia akan dapat air pasang. Tak, ini air laut saja. Ini laut saja. Ini kita cerita laut saja. Air tasik, air sungai tak ada kena-mengena. Ini air laut saja. So, bila katakan air laut ini kena tarikkan daripada bulan, maka bila air laut ni menghala ke situ, maka negara-negara yang ada kat sini, contohnya ada pulau-pulau kat sini, dekat sini mengalami apa? Dekat sini mengalami air surut. Sebab apa? Sebab air laut semua menghala ke tarikan graviti. So sini akan menjadi air pasang. Boleh faham? Sebab air laut dah teralih pergi ke tarikan bumi. Semua dah pergi ke sana. Semua dah pergi ke tarikan bulan, tarikan graviti bulan. So air laut dah menghala ke tarikan graviti bulan. Tak semestinya tak. Kat matahari pun air pasang. Danish, engkau soalan tu biar betul-betul sikit. Matahari mana ada air laut? Ini cerita kat bulan lah. Bulan pula. Ini cerita dekat bumi lah. Mana ada cerita dekat matahari? Silakan, boleh tanya. Silakan. Jadi ada yang tanya, so lepas tu sampan boleh pergi direction bulan je ke? Tak. Okey, ini hanya merujuk kepada air pasang, air surut. Tetapi pergerakan sungai laut itu masih lagi bergantung kepada tiupan angin. Tiupan angin. Tapi laut panas tu, cikgu. Memanglah laut panas waktu tengah hari. Kenapa laut tak banjir? Kenapa pinggan saya banjir? Laut tu memang tak banjir. Memang tak pernah banjir. Kau pinggan kau banjir sebab kau tuang kuah banyak. Kenapa? Alah. Okey. Macam mana cikgu tahu matahari? Matahari Macam mana cikgu tahu matahari tak ada air? Cikgu pernah pergi matahari ke? Cikgu pernah pergi matahari. Santosh, cikgu tahu sebab tu matahari tak ada air. Sebab cikgu pernah pergi matahari. Dekat arah berlawanan pun air pasang ke? Ya, di kawasan yang ini air pasang. Dan yang kawasan di tepi-tepi ini air dia mengalami kawasan-kawasan di tepi-tepi dia, kawasan pulau-pulau di tepi ni, kalau ada pantai, dia mengalami air surut. Dia mengalami air surut. Itu maksud dia. Okey. Ya, berlawan pun air pasang ke? Ya, betul. Cikgu, laut dalam panas atau sejuk? Sejuk. Laut ialah cikgu. Ya, betul, Zafran. Bagus kan? Sebab ada yang bertanya, macam mana cikgu tahu matahari tak ada laut? Sebab cikgu pernah pergi. So kalau ada orang tanya, macam mana cikgu boleh pergi? Sebab cikgu bukan susah. Cikgu pergi matahari pada waktu malam lah. Waktu malam kan sejuk. So cikgu pergilah waktu malam. Okey. Baik. Kalau antara dua-dua tu, dia mengalami yang surut. Okey. Jadi itulah fenomena. Itulah. Waktu malam hemisfera mana? Hemisfera mana? Semua hemisfera dapat malam. Mana ada korang ni.
Ah, ya betul. Betul Ain. Betul. Ya betul. Okey. Baik. So, ini yang kita pelajari tentang berkaitan apa? Berkaitan dengan kejadian pasang surut. Sekarang faham kan? Okey. Ah, saya nak ya, baik. Baik. Ada sesiapa yang tak faham tentang apa itu air pasang, air surut? Air pasang maknanya air laut naik. Ya. Kalau air surut maknanya air laut dia turun. Jadi dia jadi cetek. Itu perbezaan dia. Dan perbezaan dia adalah kalau air pasang kerana apa? Kerana tarikan graviti bulan. Dan kalau air surut bermakna tarikan graviti dia jauh. Graviti bulan. Hemisfera malam yang mana cikgu pergi ke matahari? Alah, ada hemisfera selatan hari tu. Ada. Okey. Baik. Langsung tak dapat tak apa. Nanti boleh tanya lagi. Baik, itu itu putaran bumi ya. Okey. A lot of questions. Betul, banyak yang bertanya. Okey, baik. Baik, kejadian siang dan malam. Ingat kesan putaran bumi ada kejadian siang dan malam, kemudian perbezaan waktu tempatan, kemudian juga pembiasan angin lazim, dan satu lagi kejadian pasang surut air laut. So, itu adalah 4 kesan daripada putaran bumi. Putaran bumi ya. Baik, bagaimana pula dengan peredaran bumi? Bila bumi beredar mengelilingi matahari, apa yang akan berlaku cikgu? Inilah dia. Okey. Ingat bumi beredar mengelilingi matahari mengikut arah lawan jam. Okey, lawan jam. So dia pusing ikut arah lawan jam. Satu peredaran yang lengkap mengambil masa selama 365 1/4 hari. Kenapa 1/4? Siapa boleh explain kenapa 365 hari 1/4 hari? Siapa boleh bagi tahu? Okey. Tahun lompat. Tak. Sebenarnya begini. Sebenarnya kalau ikut betul-betul bukan. Sebenarnya ikut betul-betul satu pusingan ni cikgu lukis satu pusingan bumi atau peredaran bumi mengelilingi matahari ni sebenarnya mengambil masa selama 365 hari. 365 hari dan juga 6 jam. Dia ada 6 jam. Sebenarnya total 365 hari 6 jam. Bermakna contohnya di sini bermakna kan kita okey, cuba kamu fikir 365 hari 6 jam. Bermakna di sini sepatutnya bila kamu celebrate New Year bukan pukul 12. Betul tak? Sepatutnya kamu sebenarnya celebrate New Year, every New Year kamu kena sambut pukul berapa? Pukul 6 pagi. Bukan 6 petang, 6 pagi. Maknanya pukul 12 tu sebenarnya belum cukup satu tahun sebenarnya. Pukul 12 tengah malam satu hari bulan Januari tu tak cukup lagi sebenarnya 365 hari. Kena tunggu pukul 6 pagi baru cukup 1 tahun. Itu sebenarnya. Tetapi kalau masuk 6 pagi maknanya macam susah pengiraan itu. Pengiraan itu susah. Okay. So sebab itu dia kira dalam kalender. Okay, dalam satu orbit tu memang 365 hari. Tapi dalam satu kalender, dia akan kira macam mana cikgu? Dalam kalender dia akan kira 365 hari. 6 jam ni macam mana? 6 jam ni dia akan tolak. Okey. Baik, 6 jam. Kemudian tahun yang kedua 365 hari. Okey, 365 hari again 6 jam juga. Okey. 6 jam juga. Okey, itu tahun yang kedua. Tahun yang ketiga 365 hari juga. Tapi 6 jam juga. Ada lebihan 6 jam juga.
So pada tahun yang keempat, so 6 jam campur 6 jam campur 6 jam campur 6 jam yang keempat, berapa? 24 jam. Betul tak? Barulah tahun keempat dia tambah 1 hari menjadi 366 hari. Jadi tahun yang keempat itu adalah tahun lompat. Boleh faham? Itu penjelasan kenapa ada kenapa ada tahun lompat. Sebab 6 jam yang pertama tadi, 6 jam tadi lebihan ini campurkan dengan 6 jam tahun kedua. 6 jam tahun kedua, kemudian campurkan lagi dengan 6 jam tahun ketiga kat sini. 6 jam tahun ketiga. Dan satu lagi dia akan campurkan dengan 6 jam tahun keempat. So bila 6 jam, 6 campur 6 campur 6 campur 6 jadi berapa? 24 jam. Jadi 24 jam barulah dia genapkan jadi satu hari. Jadi satu hari tu dicampurkan pada tahun keempat. Tahun keempat. Tak ada. Soalan ni tak ada exam. Tapi ini untuk pemahaman kamu. Itulah sebenarnya. Tak. Yang accurate yang ini, Danish. Ini yang accurate. Inilah terjadi bagaimana tahun lompat. So 6 jam tadi, 6 jam tahun pertama, 6 jam tahun kedua, 6 jam tahun ketiga, 6 jam tahun keempat dicampurkan menjadi satu hari. So satu hari itu dicampurkan pada tahun keempat menjadi tahun lompat. So ditambah pada mana? Ditambah pada bulan Februari, iaitu 29 hari bulan Februari. Yang tahun-tahun lain, tahun pertama, tahun 2, tahun 3, dia tak ada 29, dia 28 je. Tahun yang keempat baru dia jadikan tambah satu hari, 29 hari bulan Februari. Boleh faham? Senang je kan? Itu sebenarnya dia punya logic dan explanation dia. Baik. Kenapa dapat Februari, cikgu? Sebab Februari yang tak cukup. Banyak-banyak bulan lain semua genap 30, 31, 30, 31 kan. Februari saja yang tak cukup, dia ada 28. So tambah satu lagi jadi 29. Itu je. Kan? Dan ada yang tanya, cikgu, bumi mengelilingi matahari, tu stay satu tempat je ke? Dia tak bergerak juga ke? Ini soalan kontroversi. Sebab baru-baru ni ada yang kata matahari tak bergerak. Danish Anaki. Dia anak yang keberapa? Dia anak yang kedua lah. Dia anak yang kedua lah. Sebenarnya, untuk pengetahuan kamu, ada yang kata bumi rata. Tak. Sebenarnya ini adalah satu, macam cikgu cakap itu, ini adalah satu galaksi. Satu sistem suria, Bima Sakti. So matahari ni keliling apa? Sebenarnya matahari ni ada lagi tau. Matahari dan segala orbit ni dia juga ada keliling. Dia sebenarnya ada juga beredar. Sebenarnya matahari pun beredar mengelilingi orbit. Betul? Kalau kita cerita tadi kan, contohnya ada yang kata, contohlah ini katakan, ni matahari. Kemudian planet-planet. Ni planet lagi. Ni bumi lah apa semua kan. Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, dia ada satu lagi yang besar kat sini. Yang mana di mana kita tahu bahawa semua set ini, matahari dan juga planet-planet ni juga mengelilingi satu galaksi. Kat sini. Mengelilingi. Dan the whole ini pun sebenarnya juga dia ada orbit dia mengelilingi satu lagi. Nampak tak? Nak ceritakan lah. Tapi ada proof ke? Ya, ada proof. Saintis dah hantar semua semua dia punya satelit semuanya memang dah terbukti. Let's say ini matahari, kemudian ini planet kan. So yang ini dia kelilingi satu sistem suria. Dia keliling. So yang ini pula dikira sebagai satu sistem suria.
dia ada kelilingi satu lagi yang besar. Dia keliling yang besar ni. So yang ini pula ada lagi banyak. Okey, orbit dia lagi, galaksi lagi, semuanya berputar kat sini. Kemudian ini semua pun juga berputar pada satu lagi matahari ataupun bintang yang besar. Keliling lagi. Dan sini pun ada galaksi-galaksi yang besar. Juga ada galaksi-galaksi yang lain, yang mana mereka berputar. Boleh faham? Jadi kalau kamu tanya siapa, kalau tanya siapa yang di mana bumi, cikgu? Kalau kamu tanya bumi kat mana, bumi ni kat sini. Ni kat titik ni. Bumi kat titik tu. Sini. Ni bumi. Jadi kalau kamu tanya, so siapa yang main? Halo, ini semua kuasa Tuhan lah. Ini semua kuasa Tuhan. This is what we call universe. So sebab itu bila kita tengok ini bumi yang kecil jauh, just comparekan pula bumi dengan diri kamu. Di mana diri kamu sebenarnya kat sini? Just one dot saja ke? Betul tak? Kamu di bumi ni sebenarnya mungkin one dot je kat situ. Just one dot kat situ. Itulah kamu. Dekat situ ya. Kamu adalah sangat kecil dibandingkan dengan seluruh dunia ni. Seluruh dunia ni. Sebutir gula. Ya, betul. Jadi ini semua siapa yang susun? Tuhan. Tuhan. Yang kita ada, Tuhan. Jadi sebab itu bila kita belajar, kita cakap apa? Patutkah kita belagak? Patutkah kita ada rasa sombong, rasa aku paling bagus? Padahal kita ni kecil sangat di mata Tuhan. Layak tak kita nak belagak? Tak layak kan? Tak layak kita nak belagak. Kecil sangat kita ni berbanding dengan dunia yang terlalu luas dan besar. Itu sebenarnya kita punya pembelajaran hari ni, iaitu bila kita sedar tentang bumi, peredaran matahari, galaksi apa semua, kita akan kata apa tahu? Kita ni kecil sangat. Kecil sangat di mata dunia ni. Kita jangan fikir dunia ni sebenarnya bumi je. Dunia ni lagi besar galaksi-galaksi dia. Bumi pun tak belagak dengan matahari. Matahari pun tak belagak. Kita ni yang kecil nak belagak. Okay. Kan pokok pun lagi besar, betul. Jadi kesimpulannya, janganlah sombong, janganlah belagak, kan? Janganlah mendabik dada, akulah power, akulah yang hebat. No. Kita ni kecil je. Okay, ingat yang itu, betul. Okay, beli bumi.